Pertumbuhan pesat sektor IT memberi peluang kepada golongan pertengahan kerjaya untuk bertukar ke bidang itu. Dengan latihan yang bertepatan, seorang pekerja itu juga dapat membawa pulang gaji yang lebih baik. Detik tinjau peluang kerjaya dalam sektor ini. Selepas tamat pengajian sekolah menengah, berbekal sijil N-Level, Azhar Ismail, 48 tahun, mula bekerja. Rezeki terbuka sebagai pegawai keselamatan. Saya ni bekerja security ni bermula daripada tahun 1998. So kerja dia simple, dia jaga keselamatan. Crowd dan ada juga kadang-kadang buat escort. Pada 2013, Azhar mula bertugas sebagai pegawai keselamatan bahagian komersial bersama syarikat Visa. Inilah Paya Lebar, tempat yang banyak penuh dengan kenangan manis, dan Visa lah tempat pertama saya minat dalam IT. Bekerja sebagai pengawal keselamatan, tapi mereka menggunakan teknologi yang baru. Airul Qais pula berusia 32 tahun. Bila COVID-19 melanda, Airul hilang pekerjaan dalam sektor pembinaan. Saya rasa agak sedih dengan pekerjaan saya, banyak bil, bayar bil telefon, bil kredit kad. Cabaran yang menimpa tidak mematahkan semangat Airul. Dia mula mencari peluang dan kerjaya baru. Saya nampak satu advertisement di laluan sosial Instagram untuk for mid-career switch selama 6 bulan, 3 bulan kos, 3 bulan internship di KPMG. Saya belajar cyber security. Akibat dibuang kerja, Airul mula mengenali dan jatuh cinta dengan satu cabang ekonomi digital, iaitu keselamatan siber. Buat Azhar pula, selepas mendapat kerja di Visa, dia mula terdedah dengan kecanggihan dunia jaringan komputer dan internet. Masa saya di Visa tu, saya letak di department dipanggilkan Global Security Operation Center. Saya tekan sini tu butang, pintu kat software terbuka untuk staff yang masuk di data center di Korea. Mereka kalau bawa laptop, kita harus nampakkan demi serial number. So kita akan zoom, dan demi ID pass kita akan cek betul tak betul. Adakah mereka dibenarkan masuk authorization. Tak kenal maka tak cinta. Selepas melihat dan mengalami sendiri kecanggihan ekonomi digital, Airul dan Azhar mula mengambil langkah pertama, iaitu latihan. Macam-macam belajar coding, belajar untuk menggunakan IT di komputer. Komputer skill saya tak bagus sangat pada masa tu. Tahu benda-benda yang basic saja. Saya baru-baru ni baru habis dengan NTUC desktop support. Desktop support ni 3 bulan lebih, full time. Maksud 9 to 5 lah. Mula-mula memang banyak benda yang tak tahu, jadi kebingungan. Jadi apa yang saya lakukan, banyakkan saya tak tahu, Mr. G lah, Google dia lah. Google. Encik Fahmi Aliman ialah Datuk Bandar CDC Tenggara. Pejabatnya terletak di Wisma Gelang Serai, nadi bagi kegiatan sosial, ekonomi serta budaya masyarakat Melayu. Kini beliau mahu juga nadi masyarakat berdegup seirama dengan ledakan ekonomi digital agar tidak ketinggalan untuk meraih peluang kerjaya yang tercipta. Sebenarnya pekerja muda kita ni mungkin mempunyai kurang masalah sebab mereka tahu apa yang mereka mahu mengenai dalam digital ekonomi. Yang saya risaukan ialah kerja matang mid career kita. Di sini mereka mesti tahu apa yang mereka inginkan. Dengan situ kita mesti mengambil satu langkah pertama. Jadi dengan adanya banyak usaha-usaha daripada pemerintah, daripada MQ, daripada FA4, kita terus memberikan kesedaran atau awareness ni kepada semua. Di situ kita mesti mengambil langkah pertama tu.
Airul dan Azhar adalah di antara para pekerja yang telah berani mengambil langkah pertama, berlatih dan menceburi ekonomi digital. Saya bekerja di CAS sama setahun lebih di Changi Airport sebagai Cyber Security Administrator sama setahun lebih. Selepas CAS, saya bekerja dengan Bitcoin sebagai Cyber Security Engineer. 4-5 bulan saya sekarang. Kursus ni harga dia tak silap saya makan puluhan ribu juga, 15,000 tak silap saya. Dan kerana saya berumur 48 tahun, saya dapat subsidi 95%. Jadi saya cuma bayar 1,200 tapi melalui SkillsFuture. So senang cakap, free of charge lah. Tapi kita mesti lihat jangka panjang lah. Sebab yang mau bertukar pekerjaan tu mungkin umurnya 40 tahun. InsyaAllah masih boleh bekerja dalam 20-30 tahun lagi tau. 20-30 tahun lagi, landscape pekerjaan di Singapura pun dah berubah. Munshi Mohsin Rudin ialah pemilik syarikat Scale Up Ventures. Tugasnya ialah sebagai konsultan kepada syarikat-syarikat SME yang ingin melakukan transformasi digital. Saya berhenti sekolah pada umur 14 tahun. Lepas tu masuk kerja bahagian retail, kerja di McDonald's, dan lepas tu masuk NS di polis umur 17 tahun. Dari itu saya belajar tentang komputer sebab jumpa seorang kawan di NS namanya Benjamin yang menunjukkan saya tentang komputer. Dari itu saya belajar, banyak membaca, merosakkan PC, rosak, kena godeh, kena repair sendiri pasal repair PC mahal. Selepas belajar sendiri dan mengikuti latihan, Munshi mula mendaki tangga kerjaya dalam IT sehingga menjadi CEO sebelum berkeputusan membuka syarikat konsultan sendiri. Pengalaman Munshi menunjukkan seseorang tidak perlu ada pendidikan formal dalam IT untuk mencari peluang kerja dalam ekonomi digital yang sedang berkembang pesat. I think my advice is banyak orang nak PhD, tapi pada saya ada PhD sendiri, which is passion, hunger and drive. Landscape IT, AI dan keselamatan cyber kaya dengan peluang bagi mereka yang bersedia untuk belajar dan berkembang. Apabila perniagaan maju dan menyesuaikan diri dengan teknologi baru, keperluan untuk profesional berkemahiran hanya akan terus meningkat. Hari ini ledakan ekonomi digital boleh dilihat dan dirasakan dalam setiap aspek kehidupan. Di tempat kerja, tiada syarikat yang tidak menggunakan komputer. COVID-19 juga telah mempercepat transformasi teknologi dalam banyak sektor dan syarikat. Kerja dari rumah menjadi realiti kerana adanya komputer dan jaringan perhubungan yang pantas. Dan transformasi ekonomi digital akan terus berlaku dengan kemunculan satu lagi fenomena baru iaitu kecerdasan buatan atau AI. Kecerdasan buatan AI dan keselamatan siber antara kerjaya yang semakin berkembang. Syarikat-syarikat juga melakukan peralihan bagi memastikan ia kekal relevan. Tenaga kerja yang mahir diperlukan. Kita dapat buat lawatan di Huawei ni, di mana kita dapat menunjukkan bahawasanya dalam jangka masa yang agak pendek banyak pekerjaan yang akan tiada kerana dengan adanya teknologi transformasi dan seterusnya. Jadi dengan adanya lawatan sedemikian, saya dapat menunjukkan unit leader saya, pekerja-pekerja yang daripada different lapisan yang bahawasanya kerja yang mereka ada sekarang ni mungkin akan tiada. Lawatan ke Huawei ini melibatkan para anggota kesatuan sekerja dari sektor logistik. Encik Fahmi bersama rakan-rakan dari NTUC mahu melihat secara dekat trend penggunaan teknologi terkini dan bagaimana ia sedang merubah corak pekerjaan masa kini dan masa hadapan. Dengan adanya Gen AI dan seterusnya, jadi kalau kita ingin fikirkan jangka panjang, kita mesti mengambil step yang pertama tu. Yang kedua, kita mesti terus memberikan kesedaran awareness kepada semua yang bahawa pekerjaan di Singapura ni tak boleh stagnan. Kita mesti terus mempertingkatkan kemahiran.
tahun lalu, apabila Fairuzi mula bekerja dalam bidang IT, kecerdasan buatan atau AI belum wujud. Malah sektor teknologi bukan satu pilihan kerjaya yang menarik akibat banyaknya syarikat teknologi IT yang muflis atau apa yang disifat sebagai dot-com bubble. Banyak company yang rugi. Tapi saya, dari pemerhatian saya, setiap syarikat mesti nak ada komputer. Tak ada syarikat yang beroperasi tanpa komputer. Yakin akan potensi industri teknologi, bekas pelajar Madrasah Wak Tanjung ini berkeputusan untuk berhenti menjadi guru agama. Dia mula mengikuti kursus latihan dalam IT. Pertama, kursus separuh masa di ITE dan latihan-latihan pensijilan lain sambil bekerja. Kemudian saya ambil kursus server dalam server Microsoft lah. Microsoft lebih popular kan. Dari situ saya kebang lagi juga. Ambil pula cyber security. Hari ini Fairuzi bertugas di sebuah bank privat Eropah menjaga keselamatan jaringan komputernya. Baru tahun lepas saya ambil AI pula punya certification. Visi saya untuk menguasai ilmu AI lah daripada segi finance. Dari segi peningkatan pendapatan memang ketara lah. Dari dulu mula-mula kerja, gaji saya kurang dari 2,000. Sekarang dia punya beza dia 5 kali ganda. Ingin mendapatkan kerjaya yang lebih cerah dengan pendapatan lebih baik juga menjadi pendorong bagi Azhar meskipun usia sudah mencecah 48 tahun. Dia kini bertugas separuh masa dalam sektor logistik sambil menunggu untuk meneruskan latihan dalam kejuruteraan cloud. Saya nak keluar daripada golongan rendah ni, low income family. Saya nak cuba keluar dari situ. Seterusnya sekarang, saya akan cuba lanjut pelajaran lagi. InsyaAllah bulan 12 nanti di NTU. Itu Advanced Certificate in Cloud Engineering yang saya minat untuk pergi dalam bidang tu. Sementara menunggu kursus tu, saya kerja dulu lah. Kompon sebanyak duit yang boleh, saya kompon just backup for dia bulan 12 nanti. Kita tak boleh takut dengan teknologi. Change is always happening, right? Jadi kita kena take on that change. Jadi pada saya, AI tu kan coding, software. Dia tak ada minda manusia. Tidak ada empathy, tidak ada compassion. Jadi kita sebagai manusia sepatutnya gunakan produk AI untuk menyenangkan hidup kita. Bagi Airul, dia berjaya bertukar kerjaya selepas mengikuti kursus latihan dalam keselamatan siber. Azhar pula mahu terus meningkatkan diri dalam kejuruteraan cloud. Pada masa sama, dia bimbang apakah syarikat-syarikat IT mahu memberi dia peluang selepas selesai mengikuti latihan atas faktor usia. Zoe ialah pemilik syarikat Evernet yang menyediakan khidmat IT bersepadu kepada sekitar 60 syarikat SME Singapura. Bila ditanya apakah syarikat seperti Evernet bersedia mengambil pekerja pertengahan kerjaya, ini jawapannya. Very open, because I'm the example. I was from non-IT background, non-IT industry, and I switched to IT industry actually in my mid-career. Currently, we are a Volkswagen and we are working truck roll because market. So if you have the learning mindset and keep growing yourself, no matter which industry you come from, like me, I have no IT background and I'm from non-IT background, the industry is okay. As long as you want to learn and keep learning, we always welcome you. Menurut data pemerintah, syarikat-syarikat Singapura termasuk SME kini lebih giat menjalankan transformasi digital. 94% syarikat telah menggunakan satu corak teknologi digital pada tahun 2022 berbanding 74% pada tahun 2018. Roda pendigitalan ekonomi dan tempat kerja dijangka bergerak lebih pantas dalam tahun-tahun mendatang. Meskipun baru-baru ini terdapat pembuangan pekerja, namun permintaan bagi pekerja yang terlatih dalam sektor ekonomi digital akan terus berkembang dalam masa terdekat ini.
Sempena Bulan Kesedaran Keselamatan Siber Oktober ini, kita tanya pakar cara-cara mengesan penipuan online dalam segmen Tanya Aja selepas ini. Oktober ini ialah Bulan Kesedaran Keselamatan Siber dan sesuai dengan itu tema Tanya Aja kali ini iaitu alamak, kena scam lagi. Dan untuk tingkatkan keselamatan internet dalam kalangan warga digital, kita bersama pakar keselamatan siber, Dr. Muhammad Nordin Yusof yang juga pengarah EMP dan Ketua Operasi Keselamatan Dr. Anywhere. Selamat datang, Doktor. Terima kasih. Sebelum kita cakap tentang jenis penipuan cyber, kita mesti understand apa tu penipuan cyber ataupun scam. Scam tu adalah satu jenis penipuan yang dilakukan oleh si penipu atau mungkin si penggodam untuk mencuri duit, mencuri maklumat peribadi ataupun keuntungan yang lain daripada kita semua. Right? Dan si penipu ni pun gunakan pelbagai taktik seperti penipuan melalui email, phishing atau penipuan melalui SMS, itu namanya smishing. Dan penipuan melalui video call ataupun telefon call itu bernamanya phishing. Phishing, smishing, phishing. Kan? Ini yang menarik ni. Tapi doktor, saya ingin tahu apa jenis penipuan yang sering ataupun paling biasa berlaku ni? Top 3 saya kata investment scam. Ini satu. Lagi satu ialah job scam. Pekerjaan dan juga e-commerce. Jadi bercakap tentang scam atau penipuan siber ni, doktor, kita ada terima perkongsian dari pendengar. Ini kiriman Cik Rohana Abdul Karim, katanya takut sangat nak scan QR code ataupun imbasan kod QR. Takut pautan-pautannya kan. Cik Sarah Ahmad pula katanya dapat panggilan daripada luar negeri. Bila dijawab dengan suara lelaki, terus matikan panggilan tu. Yang seterusnya, soalan dari Madrock 6 Pusing, katanya bagaimana kita nak halau scammer. Jadi apa taktik-taktik yang sering digunakan oleh penipu, doktor, dan bagaimana kita nak kena pasti ni scam? Pertama, kita mesti tengok dia sumber email address tu. Sumber email tu betul ke tak. Dan kedua tu, kita nak tengok ada pautan tak dalam email tu. Kalau ada pautan dalam email tu, kita perlu berjaga-jaga. Jangan sembarang tekan. Jangan sembarang tekan. Lagi satu, kalau kita klik pautan tu boleh membawa kita ke laman yang menyuruh kita memberi maklumat peribadi, bank account dan sebagainya. Itu kedua. Dan ketiga, kalau permintaan dalam email itu mengandungi kata-kata yang mendesak. Seperti kalau tidak memberi maklumat anda sekarang, akaun anda akan ditutup. Kalau dia memberi perkataan-perkataan yang mendesak macam gitu, dan kita harus berwaspada. Yang disebut oleh doktor awal tadi iaitu skim penipuan pelaburan, salah satu bentuk penipuan iaitu skim cepat kaya. Semua nak cepat kaya, tak sabar nak jadi kaya. Kalau dulu ada skim seperti Ponzi, skim LMM dan sebagainya. Dalam pengamatan Dr. Nordin ni, kenapa masih ramai lagi individu yang terjebak dengan penipuan siber walaupun ada kempen kesedaran? Yang paling senang ni untuk mengeksploitasi emosi manusia. Jadi pertama sekali, keinginan cepat kaya. Satu, kurangnya kefahaman dan pendidikan teknologi. Kedua, taktik penipu yang semakin canggih dan pendekatan kepada kita macam bermakna personalize. Dia personalize tu bermakna dia tahu anda kerja di sebuah syarikat. Ini pekerjaan anda. Dan FOMO, fear of missing out. Ini pun satu. Kalau kita tengok sekarang ni cryptocurrency, semua orang pergi cryptocurrency kan. Bitcoin dan sebagainya. Jadi kita tengok orang tu cepat kaya. Banyak keuntungan dia dapat. Jadi kita pun okeylah. Try jugalah. Try juga, habislah duit. Kalau kita salah. Sebab kalau kita nak buat investment, jangan buat investment secara talian. Pergi ke office tu, check sama ada company tu sahih ke tak, whether company tu under Monetary Authority of Singapore ke tak. Bayangkan bertahun-tahun simpan, tiba-tiba
hilang. Okey, kita semak kiriman-kiriman dari para pendengar Warna 942 di ruang Facebook ni. Ni Cik Rosna Ros katanya, doktor boleh tak kami menjawab talian yang bermula dengan +65 untuk elak scam, sebab saya tak nak jawab ni. Memang saya pun suruh mak saya jangan angkat kalau nombor tak kenal jangan angkat. Macam mana doktor? Apa ni +65 ke nombor telefon daripada luar negeri ke, ada banyak-banyak cara sekarang ni untuk si penipu mengguna untuk telefon sesiapa saja. Jadi kita kena berhati-hati atau kita muat turun Scam Shield. So kalau kita muat turun Scam Shield boleh menolong kita untuk tapis nombor telefon yang bukan sahih. Atau kita panggilkan suspicious. Saya pun bilang sama mak saya, mak, kalau ada nombor yang tak kenal ke, tak payah angkat lah. Kita pun boleh laporkan kepada Anti-Scam Helpline. Anti-Scam Helpline tu ada nombor dia daripada National Crime Prevention Council 1800-722-6688. Bagaimana caranya untuk kita didik masyarakat berkenaan keselamatan siber dan bagaimana kita nak tangani berita-berita palsu ni? So, pertama sekali program literasi digital nasional. Singapura ada banyak program untuk tingkatkan literasi digital rakyat. Ni melalui kursus dan bengkel dengan Skills Future ataupun di community center juga. Kita boleh saja pergi ke scamalert.sg. Ada quiz-quiz yang kita boleh buat seperti Scam IQ Quiz dan Scam Buster Bank Quiz. Dan untuk tangani isu fake news ni, so kita pertama sekali jangan sebar sebelum kita semak. Untuk sebarang mesej berkaitan dengan pemerintah, kita ada mesej khusus menerusi SMS gov.sg. Jadi kalau dari nombor-nombor lain, tolonglah jangan dijawab. Bahaya. Dirumuskan lagi Dr. Nordin. Selagi ada teknologi, selagi teknologi tu ada dan makin berkembang, selagi tu penipu dan penggodam akan ada di luar sana dan mereka akan menggunakan taktik-taktik yang sophisticated, yang canggih, berinovasi. Jadi kita mesti selalu berhati-hati menggunakan teknologi dan gunakan alat-alat teknologi untuk mencegah virus seperti Norton, antivirus, Kaspersky, McAfee, dan jangan sesekali klik pautan-pautan yang ada di email ataupun SMS ataupun WhatsApp ataupun Facebook sebelum kita cek sumber dia dengan sumber yang rasmi. Jika anda terkena penipuan, jangan lupa report kepada polis, ke bank atau ke pihak-pihak berkuasa. Baiklah, terima kasih Dr. Nordin atas perkongsian yang cukup bermanfaat dan semoga kita tidak mudah terpedaya dan lebih celik digital. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama memanfaatkan masyarakat dengan ilmu yang dikongsi oleh Dr. Muhammad Nordin Yusof, tamu kita hari ini dalam rancangan Tanya Je, Malu Bertanya, Sesat Jalan.